Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar perakaunan yang dikasihi. Kali ini kita sampai kepada subtopik seterusnya di bawah paduan pemasaran iaitu 4.3 dengan tajuk seterusnya selepas pengiklanan. Apa yang anda nampak melalui gambar-gambar ini? Baju kurung pahang yang dijual oleh Jekyll, harga asalnya ialah RM259 tetapi dijual pada harga RM109 sepasang. Kita lihat video ini pula. Seterusnya ialah rebate, iaitu pengurangan harga selepas pembelian produk melalui pulangan tunai kepada pelanggan. Banyak syarikat telco memberikan rebate kepada para pelanggan. Contohnya Digi yang menawarkan rebate kepada pelanggan baharu untuk pelan pasca bayarnya. Seterusnya kita ada peraduan, iaitu pertandingan yang boleh disertai apabila pelanggan menunjukkan bukti pembelian sesuatu produk. Contohnya, Dutch Lady mengadakan pertandingan mewarna bagi kanak-kanak yang ibu bapa membeli produk susu Dutch Lady. Seterusnya kita ada hadiah, iaitu barang percuma yang diberi apabila membeli sesuatu produk. Contohnya Colgate menawarkan hadiah berus gigi bagi pembelian pak besar ubat giginya. Saya pasti ramai pelajar KMJ juga pernah minum melalui Mark Milo. Seterusnya kita ada mata ganjaran, iaitu pemberian mata ganjaran yang boleh ditebus kepada produk tertentu. Contohnya, Petron menawarkan mata ganjaran melalui kad Miles yang membolehkan pelanggan menebus produk tertentu bagi jumlah mata ganjaran yang terkumpul. Saya juga ada kad untuk menebus mata ganjaran kerana saya pembeli barangan untuk kucing saya. Ini adalah beberapa contoh promosi jualan. Baiklah, kita lihat pula kebaikan dan kelemahan promosi jualan. Kebaikan yang pertama untuk promosi jualan ialah ia dapat mencapai matlamat jangka pendek iaitu meningkatkan jualan. Contohnya, jika kita membuat diskaun, maka berebut-rebutlah orang akan membeli barangan tersebut, maka pada ketika itu jualan akan meningkat. Kebaikan yang kedua ialah promosi jualan dapat mempengaruhi pengguna yang sensitif pada harga. Contohnya, jika seseorang pengguna suka dengan harga yang murah, maka apabila harga tersebut diturunkan ataupun diberikan premium kepada produk,
maka pengguna tersebut akan pergi membeli produk tersebut mungkin dengan jumlah yang lebih banyak. Kita lihat pula kelemahan. Kelemahan yang pertama ialah promosi jualan dapat melakukan peningkatan jualan berbentuk sementara sahaja. Bermaksud, contohnya, apabila harga diturunkan, maka jualan akan meningkat pada waktu harga diturunkan sahaja. Kelemahan yang kedua, ia tidak sesuai dilakukan sepanjang masa kerana ia akan menjejaskan imej produk. Contohnya, bayangkan jika harga kereta diturunkan sepanjang tahun, maka ia akan menjejaskan imej produk jenama kereta tersebut. Kita pergi kepada alat promosi yang ketiga, iaitu jualan peribadi. Jualan peribadi merupakan pembentangan peribadi oleh jurujual syarikat yang bertujuan untuk menarik minat pelanggan, mencipta jualan dan membina hubungan baik dengan pelanggan. Ia dilakukan melalui interaksi interpersonal yang melibatkan jurujual dan pelanggan, sama ada secara bersemuka, melalui telefon, email, media sosial atau persidangan video dalam talian. Jurujual ini akan membantu pengguna memahami masalah mereka sendiri dan seterusnya menawarkan produk yang sesuai dengan keperluan pengguna tersebut. Contohnya, jurujual barangan elektrik membuat promosi dari rumah ke rumah dengan mensasarkan pelanggan dari golongan berpendapatan tinggi dan sederhana. Ejen insurans juga turut menawarkan pakej perlindungan kepada pelanggan sesuai dengan masalah, keperluan dan bajet mereka sendiri. Kita lihat contoh-contoh jualan peribadi. Macam inilah apabila kita ada interaksi peribadi dengan pelanggan. Ini bukan scammer ya. Ini mungkin kamu selalu nampak di shopping-shopping kompleks. Apabila jurujual menunggu pelanggan yang berjalan di sekitar shopping kompleks tersebut dan mereka boleh memanggil pelanggan ataupun pelanggan sendiri datang kepada mereka untuk bertanya soalan. Kita pergi kepada kebaikan dan kelemahan jualan peribadi tadi. Kebaikan yang pertama ialah jualan peribadi lebih meyakinkan pengguna untuk membeli kerana pengguna dapat bersoal jawab dengan jurujual sewaktu mereka mahu membeli produk. Kebaikan yang kedua ialah jualan peribadi dapat mewujudkan hubungan berpanjangan di antara penjual dan pembeli. Kebiasaannya, pembeli akan menghubungi jurujual yang menjual produk kepada mereka. Yang ketiga, keberkesanan jualan dapat diukur dengan mudah. Kita lihat kelemahan pula. Kelemahan yang pertama ialah jualan peribadi hanya berfokus kepada kumpulan tertentu atau individu tertentu sahaja. Kelemahan yang kedua, pasarannya terhad manakala penjual di dalam kawasan tersebut adalah ramai. Kelemahan yang ketiga ialah jualan peribadi memerlukan kecekapan penjual untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Jika mereka kurang kemahiran komunikasi, maka pelanggan mungkin tidak tertarik untuk membeli, sedangkan kos untuk melatih mereka adalah tinggi. Kita pergi kepada alat promosi yang keempat, iaitu perhubungan awam. Perhubungan awam adalah komunikasi yang dibentuk bagi membina hubungan baik dengan pelbagai pihak. Perhubungan awam boleh digunakan untuk mempromosikan sesuatu produk, seseorang individu, sesuatu tempat, sesuatu idea, sesuatu aktiviti, sesebuah organisasi ataupun sesebuah negara. Perhubungan awam berfungsi melalui beberapa kaedah. Yang pertama, hubungan akhbar atau wakil akhbar, di mana syarikat akan mencipta dan meletakkan maklumat berharga di dalam media untuk menarik perhatian awam terhadap individu atau produk mereka. Yang kedua, publicity produk dan jenama, di mana sesebuah syarikat akan memberi publicity kepada produk dan jenama spesifik keluaran syarikat mereka. Yang ketiga, hubungan awam, apabila sesebuah syarikat membina dan mengekalkan hubungan nasional dan komuniti tempatan. Yang keempat, lobby, apabila sesebuah syarikat membina dan mengekalkan hubungan dengan badan perundangan dan kerajaan untuk mempengaruhi undang-undang dan peraturan negara. Yang kelima, hubungan pelabur, apabila sesebuah syarikat mengekalkan hubungan dengan pemegang saham dan pihak-pihak dari komuniti kewangan. Dan yang terakhir adalah pembangunan, apabila sesebuah syarikat bekerjasama dengan penderma atau organisasi bukan untung
aka NGO, untuk mendapatkan sokongan kewangan dan penlibatan sukarela daripada NGO tersebut. Ini adalah contoh perhubungan awam yang dilakukan oleh syarikat Cadbury apabila mereka mahu mengenalkan produk baru mereka di pasaran. Mereka melakukan satu majlis untuk memperkenalkan produk tersebut tahu. Kita lihat pula kebaikan dan kelemahan perhubungan awam. Kebaikan perhubungan awam yang pertama ialah syarikat mudah untuk menyampaikan mesej mengenai produk ataupun perkhidmatan yang diberikan. Yang kedua, mudah untuk mendapatkan kepercayaan hubungan terhadap produk dan syarikat. Yang ketiga, syarikat dapat membentuk imej positif tentang produk dan syarikat itu sendiri. Kos yang ditanggung adalah rendah, adalah kebaikan perhubungan awam yang keempat. Kelemahan yang pertama untuk perhubungan awam ialah perhubungan awam sukar untuk diukur keberkesanannya. Tidak seperti alat promosi yang lain seperti jualan peribadi. Yang kedua, ia sukar dikawal oleh organisasi dari segi mesej yang hendak disampaikan. Kemungkinan mesej yang disampaikan akan diputar belit atau disalah faham oleh pengguna. Kita sampai kepada alat promosi yang terakhir iaitu pemasaran digital. Pemasaran digital ialah aktiviti memasarkan produk menggunakan laman sesawang, media sosial, aplikasi mobile, video atas talian, email dan blog yang melibatkan pengguna di mana sahaja pada bila-bila masa melalui alat digital. Contohnya, pengguna boleh membuat tempahan bilik hotel melalui aplikasi Agoda dari telefon pintar mereka. Ada perniagaan juga memviralkan tentang perniagaan mereka atau produk yang mereka keluarkan di media-media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kita lihat contoh-contoh syarikat ataupun penyedia yang menawarkan produk mereka melalui pemasaran digital. Banyak rupanya di Malaysia ini. Kita sampai kepada kebaikan dan kelemahan pemasaran digital. Kebaikan yang pertama, pengguna terdedah kepada produk dan pelbagai jenama secara langsung kerana pengguna boleh mencari apa sahaja produk atau jenama melalui telefon pintar mereka. Yang kedua, tiada limitasi geografi dan pasaran adalah luas. Pengguna boleh mencari apa sahaja produk dari mana-mana negara melalui telefon pintar mereka. Yang ketiga, kos menggunakan pemasaran digital adalah rendah, terutama bagi perniagaan baru. Kita lihat kelemahan pula. Yang pertama, persaingan menggunakan pemasaran digital adalah sengit kerana ramai pesaing turut menggunakan cara yang sama. Yang kedua, maklumat perniagaan dalam pemasaran digital mudah dieksploitasi seperti boleh dicuri atau diciplak oleh pihak lain. Kelemahan yang ketiga untuk pemasaran digital ialah syarikat memerlukan kepercayaan yang tinggi dari pelanggan sebelum membeli apabila mereka menggunakan pemasaran digital. Saya tinggalkan kamu dengan gambar sambal nyet berapi daripada Hairul Aming ini. Mungkin ada beberapa orang daripada kamu yang kenal dengan Hairul Aming, iaitu Insta Famous. Beliau dapat menjual sambal nyet berapinya ini dalam tempoh 1 jam sebanyak 10,000 unit. Bayangkan, beliau hanya mempromosikan sambalnya ini dengan melalui pemasaran digital.